Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video sebelum ini kita telah membicarakan tentang fibra neutropenia dan adakah bahayanya. Memang kita faham bila kita mendapat jangkitan kuman semasa kita tidak mempunyai imun sistem yang kukuh, maka risiko untuk kita memanglah tinggi. Jadi fibra neutropenia ini tidak boleh diambil mudah dan bagi saya ia adalah satu kecemasan. Jadi sekiranya kita dapat mengetahui yang pesakit kita mempunyai gejala ini, kita perlu terus membuat rawatan. Jadi rawatan yang sesuai kita perlu bincangkan di sini supaya kita tahu secara dasarnya apa yang kita perlu buat. Jadi dia perlu dirawat secepat mungkin. Jadi sekiranya pesakit kita datang ke daycare ataupun ke emergency department, rawatan patut dimulakan di sana lagi sebelum kita mendapat tempat untuk mereka masuk ke dalam ward. Jadi rawatan bermula secepat mungkin. Ada kajian yang mengatakan bahawa antibiotik perlu diberi dalam 30 minit pertama pesakit berada di hospital. Jadi kita tidak mahu tunggu langsung, ya. Jadi tentang video kali ini kita akan membicarakan tentang apakah jenis antibiotik yang sesuai, kerana dari segi rawatannya memang sesuatu yang kita tidak dapat buat di luar. Jadi pesakit perlu berada di hospital secepat mungkin dan rawatan di hospital adalah mengikut regimen yang telah ditentukan. Cara umumnya dari segi antibiotik sebagai rawatan kepada pesakit-pesakit kita yang mendapat fibra neutropenia, ia terbagi pada 3 peringkat. Yang pertama kita panggil profilaksis, kedua empirical, dan ketiga spesifik. Spesifik maksudnya kita sudah tahu kuman apa yang penyakit pesakit kita dapat, jadi rawatan kita berpandukan kepada ujian tersebut. Jadi pilihan antibiotik kita agak mudah, ya. Kita tahu pesakit itu mempunyai jangkitan kuman apa, kita terus beri antibiotik yang kena dengan pesakit tersebut. Manakala sekiranya kita risau yang pesakit kita akan mendapat jangkitan kuman kerana risikonya tinggi untuk neutropenia, maka kita memberi antibiotik sebagai pencegahan. Ini yang kita maksudkan dengan profilaksis. Jadi selalunya pesakit saya mendapat profilaksis dalam bentuk antibiotik dan juga antifungal. Profilaksis ini kita akan bicarakan dalam video selepas ini. Untuk video ini kita ingin menceritakan tentang empirical treatment, bermaksud pesakit kita berada di depan kita dengan fibra neutropenia, kita tidak tahu apakah jangkitan kuman yang mereka dapat. Yang kita tahu mereka mempunyai neutropenia yang rendah, neutrofil yang rendah, dan juga mereka mempunyai demam. Apakah jenis antibiotik kita pakai? Ini yang kita panggil empirical treatment ataupun empirical antibiotics. Jadi secara kesimpulannya, profilaksis kita ingin mencegah daripada pesakit kita daripada mendapat jangkitan kuman. Sekiranya kita sudah tahu jangkitan kuman apa yang penyakit kita dapat, maka antibiotik yang kita pilih adalah berdasarkan kepada keputusan tersebut. Jadi caranya mudah. Bila pesakit kita datang dengan demam, sebelum kita mulakan antibiotik, kita akan membuat ujian blood culture di mana kita ingin tahu jenis kuman apakah yang pesakit kita dapat, dan berdasarkan pada ujian tersebut maka kita akan beri spesifik antibiotik. Malangnya ujian ini mengambil masa 3 hari sebelum kita dapat keputusannya. Jadi 3 hari itu terlalu lama untuk kita tunggu. Jadi kita perlu memberi rawatan empirical. Jadi untuk video kali ini kita akan bicarakan tentang empirical treatment sahaja. Jadi empirical treatment ini adalah bergantung kepada jenis jenis bakteria yang pesakit kita dapat. Secara umumnya pesakit kita mendapat gram negatif bakteria terlebih dahulu. Masalah dengan gram negatif bakteria ini, ia dapat merebak dengan cepat dan pesakit kita boleh menjadi tenat kalau kita tidak membuat apa-apa rawatan. Manakala gram positif pula selalunya kita dapat daripada kulit, daripada intravenous line yang kita pakai, sama ada PICC ataupun chemopod. Juga risikonya tinggi untuk gram positif sekiranya kita mempunyai sedikit masalah di mulut kita, di mana kita mendapat mucositis ataupun ulcer yang teruk. Jadi pesakit kita ini selalunya kita akan cover untuk gram negatif terlebih dahulu, tapi kita syak yang mereka juga mempunyai risiko
risiko gram positif, maka rawatan kita tidak akan bagi untuk cover kedua-dua jenis organism itu. Secara umumnya untuk gram negatif organism kita ada 4 bakteria utama yang kita kena pastikan antibiotik kita lindungi kita, iaitu Pseudomonas, Klebsiella, E. coli dan Enterobacter. Jadi apa-apa jenis antibiotik yang kita pakai, sekiranya kita mahu cover untuk pesakit fibra neutropenia, kita kena pastikan yang ia dapat menghalang atau mengubah pesakit kita daripada 4 bakteria tersebut, kerana bakteria-bakteria ini sekiranya tidak kita rawat dengan cepat akan menyebabkan pesakit kita tenat. Mari kita lihat apakah algoritma yang kita pakai untuk rawatan fibra neutropenia. Peringkat yang pertama sekali, kita kena pastikan yang pesakit kita memang mempunyai demam dan juga mempunyai neutrophil yang rendah. Jadi ini memenuhi kriteria fibra neutropenia kita, ya. Seterusnya kita kena lihat sama ada dia berada dalam risiko tinggi ataupun rendah. Risiko tinggi selalunya untuk pesakit-pesakit hematologi semuanya berada dalam kumpulan ini. Low risk ini selalunya kita guna untuk kemoterapi untuk CLL sebagai contohnya, ataupun pesakit-pesakit yang mempunyai solid cancer. Jadi mereka berada dalam golongan low risk, di mana rawatan mereka selalunya menggunakan tablet sahaja. Sekiranya walaupun mereka dalam low risk dan mereka mempunyai memerlukan rawatan intravenous kerana demam mereka teruk, mungkin mereka memerlukan rawatan intravenous, dan mereka juga tergolong dalam algoritma yang kita pakai dalam pesakit-pesakit high risk. Seterusnya pesakit-pesakit high risk ini kita kena lihat sama ada mereka memerlukan coverage untuk gram positif atau tidak. Sekiranya mereka memerlukan gram positif coverage, sekiranya mereka mempunyai kita syak yang mereka mempunyai jangkitan kuman di PICC ataupun chemoport, ataupun mereka mempunyai ulcer dalam mulut mereka yang mungkin merupakan punca di mana mereka mendapat jangkitan kuman tersebut, maka kita gunakan ubat vancomycin. Ini antibiotik utama yang kita pakai untuk rawatan gram positif, ya. Jadi sekiranya mereka tidak memerlukan apa-apa ubat untuk gram positif, kita terus memerlukan rawatan untuk mereka. Selalunya saya menggunakan rawatan monoterapi menggunakan 3 jenis antibiotik utama, iaitu sama ada Tazocin, Cefepime dan juga Meropenem. Jadi 3 ubat tersebut tergolong dalam kumpulan ini. Sekiranya pesakit sebelum ini pernah mendapat rawatan untuk gram negative organism dan kita dapati yang rawatannya agak resisten, mungkin kita perlu menggunakan salah satu daripada 3 ubat tersebut dan dicampurkan dengan ubat aminoglycoside yang kita pakai di sini, selalunya gentamicin ataupun amikacin. Seterusnya, sekiranya kita perlu menggunakan ubat vancomycin, maka kita gabungkan vancomycin dengan salah satu daripada 3 ubat yang kita gunakan dalam gram negatif organism kita. Hanya menggunakan ubat untuk gram positif dalam bentuk vancomycin tidak cukup untuk merawat fibra neutropenia. Jadi sekiranya kalau kita perlukan vancomycin, kita turut memerlukan rawatan untuk gram negatif organism. Jadi seterusnya adalah penting untuk kita memastikan sama ada pesakit kita mempunyai fibra neutropenia atau tidak, dan sama ada mereka tergolong dalam low ataupun high risk. Untuk pesakit hematologi, mereka semuanya berada dalam golongan high risk. Yang kedua, kita kena pastikan sama ada mereka memerlukan vancomycin atau tidak berdasarkan sama ada kita mengesyaki yang mereka mempunyai jangkitan kuman gram positif juga. Selalunya kita lihat sekiranya mereka mempunyai ulcer di mulut ataupun mereka mempunyai jangkitan kuman pada PICC ataupun chemoport, maka kita akan gunakan vancomycin bersama dengan 3 ubat utama yang lain tersebut. Jadi mari kita semak semula 3 jenis antibiotik yang kita guna pakai sebagai paksi utama untuk rawatan untuk gram negative organism, ialah sama ada Pip-Tazo ataupun Tazocin, Cefepime ataupun salah satu daripada Imipenem ataupun Meropenem, bergantung kepada apa jenis antibiotik yang terdapat di pusat kita bekerja. Jadi untuk saya menggunakan Pip-Tazo ataupun Tazocin sebagai first line, sebagai alternatif sekiranya pesakit telah
terdedah kepada tazocin sebelum ini ataupun mereka mempunyai alahan kepada penicillin, selalunya saya akan gunakan cafepime dahulu. Sekiranya tidak ada cafepime ataupun pesakit kita kelihatan agak tenat, kita boleh terus kepada carbapenem, dan di antara carbapenem yang kita pakai ialah antara imipenem ataupun meropenem. Saya selalunya menggunakan meropenem kerana ia senang dapat di tempat di mana saya bertugas dan juga senang diberi kepada pesakit saya. Dan tentang penggunaan GCSF ataupun hormon untuk meninggikan darah putih, ia agak kontroversial. Saya selalunya sebagai umum akan memberi GCSF kepada pesakit saya sekiranya mereka mendapat jangkitan kuman yang teruk, dan juga sekiranya saya rasa ia mengambil masa agak lama sebelum pesakit kita pulih untuk mendapat neutrophil yang normal. Jadi sekiranya pesakit mendapat jangkitan kuman pada awal pada awal rawatan, saya hanya memberi GCSF untuk mempercepatkan masa untuk badan mereka pulih untuk membuat neutrophil secara penuh. Dan memang kontroversi ini memang banyak, dan hospital-hospital atau pakar-pakar yang lain mempunyai cara rawatan yang agak tersendiri. Tetapi secara umumnya mereka akan memberi rawatan kepada pesakit berdasarkan kepada jenis antibiotik yang terdapat dalam pusat mereka dan juga jenis jangkitan kuman yang mereka selalu lihat di mana mereka bertugas. Jadi pilihan mereka selalunya telah pun berada dalam regimen tertentu. Jadi tidak salah kalau kita terus ikut saja apa yang mereka beri. Sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut tentang perkara ini, sila hubungi pakar anda ataupun layari website saya ataupun hubung saya dengan terus melalui Facebook ya. Seterusnya dalam video selepas ini saya akan menceritakan sedikit tentang jenis profilaksis. Jadi sehingga kita dapat sampai kepada video tersebut, saya berhenti di sini dulu. Sekian, terima kasih.